Salam sejahtera semua di saluran tenaga emas. Saya Dodanish Malik, seorang pengamal perubatan Cina. Saya amat gembira dapat berada di sini sekali lagi hari ini untuk bercakap dengan Anda tentang penjagaan mata, jendela jiwa kita. Sebelum kita bermula, saya ingin bertanya kepada semua satu soalan. Adakah Anda juga berasa seperti mata Anda bukan lagi milik Anda selepas berumur 40 atau 50 tahun? Dahulu Anda boleh membaca tulisan kecil pada surat kabar. Tetapi sekarang Anda tidak dapat melihatnya melainkan Anda memegangnya lebih jauh. Perkara yang paling menjengkelkan ialah apabila Anda membalas message di telepon. Anda terpaksa membesarkan font sebesar mungkin, atau Anda terpaksa mengecilkan mata untuk masa yang lama. Ramai orang mengatakan ini adalah rabun tua, satu kemerosotan semula jadi akibat usia yang tidak dapat dielakkan. Adakah ini benar-benar keadaannya? Hari ini Dr. Danish akan memberitahu Anda dari perspektif perubatan Cina bahwa mata Anda masih boleh diselamatkan dan kaedahnya mungkin lebih mudah daripada yang Anda pikirkan. Kita tidak perlu membeli suplemen kesehatan yang mahal atau menjalani rawatan yang rumit. Watak utama kita hari ini ialah lawatan kita ke sebuah kedai obat Cina di pasar tradisional. Anda boleh mencari minuman di mana-mana yang mungkin berharga kurang daripada 10 ringgit. Kaedah ini boleh membantu memperbaiki masalah penglihatan secara asas dari dalam keluar. Jika Anda juga ingin memulihkan penglihatan Anda, sila pastikan Anda membaca kandungan hari ini. Nenek moyang kita telah berkata dengan baik, mata adalah jendela hati dan petanda luaran bagi hati liver. Ini bermakna sama ada mata seseorang itu jernih dan terang, dan sama ada mereka dapat melihat sesuatu dengan jelas, bukan hanya masalah mata itu sendiri, tetapi juga cerminan kesehatan organ dalaman kita, terutamanya hati kita, yang mempunyai hubungan paling langsung dengan kita. Coba pikirkan bagaimana kita melayan mata kita sekarang. Ramai orang membuka mata pada waktu pagi dan perkara pertama yang mereka lakukan ialah memeriksa telepon mereka untuk membaca berita dan membalas message. Di pejabat, mereka menghadap skrin komputer untuk menguruskan kerja dan laporan. Dalam sekelip mata, hari sudah gelap. Apabila mereka pulang ke rumah pada waktu malam, mereka ingin berehat dan menghidupkan TV atau tablet untuk menonton drama. Tanpa kita sadari, video itu sudah sampai ke tengah malam. Jika Anda berpikir dengan teliti, berapa banyak masa sebenarnya mata kita dapat berehat pada waktu siang? Secara jujur, mata ramai orang bukan rosak karena penuaan, tetapi karena terlalu banyak bekerja. Jadi, apa yang Anda lakukan apabila mata Anda rosak? Reaksi pertama kebanyakan orang ialah pergi ke kedai cermin mata dan meminta sepasang cermin mata baru. Mereka yang lebih prihatin tentang penjagaan mata mungkin membeli lutein dan minyak ikan di farmasi. Saya membeli banyak jenis minyak dan lain-lain dan menelan beberapa biji pil setiap hari. Kaedah ini tidak sepenuhnya tidak berguna, tetapi ia hanya menangani masalah di permukaan. Ia seperti asas sebuah rumah telah mula kondong, tetapi Anda hanya menampal retak di dinding. Tentu saja rumah ini tidak dapat menahan angin dan hujan. Dalam perubatan Cina, kami mengatakan bahwa hati liver membuka ke mata. Punca masalah mata sering terletak pada hati. Mata Anda kering, kabur, sensitif kepada cahaya, dan berair. Bukankah kerana rabun dekat Anda semakin teruk, bukan hanya kerana usia Anda, tetapi kerana hati Anda menghantar isyarat kecemasan. Semasa saya berkhidmat di Amerika Syarikat, saya bertemu dengan pelbagai jenis pesakit. Ramai daripada mereka datang mendapatkan rawatan perubatan Cina selepas perubatan Barat dianggap tiada harapan. Saya amat terkesan dengan seorang wanita berusia 70-an yang didiagnosis dengan atrofi saraf optik oleh dokter tempatan, yang pada dasarnya bermakna penglihatannya akan terus merosot. Beliau bahkan bersedia untuk mendapatkan sijil kurang upaya untuk ibunya. Anaknya, yang sangat berbakti, tidak mau berputus asa. Selepas banyak perbincangan, beliau mendapat tahu tentang saya dan membawa ibunya berjumpa saya. Saya memeriksanya dan mendapati lidahnya merah dengan sedikit selaput. Saya juga merasakan nadinya yang tegang dan halus. Ini adalah case tipikal kekurangan yin hati liver yin deficiency. Dalam perubatan tradisional Cina, disertai dengan api hati. Secara ringkasnya, kekurangan darah dan cecair hati menyebabkan api palsu naik dari badan. Ini dipanggil kekurangan dan lebihan bercampur. Matanya seperti lampu yang hampir kehabisan minyak. Apinya masih ada,
tetapi ia mula berkelip-kelip dan semakin malap. Berdasarkan keadaannya, saya menyuruhnya minum teh biji kasia setiap hari, bersama dengan preskripsi seperti Kui Judi Huang Tang, dan memintanya untuk menyesuaikan gaya hidupnya. Tahukah Anda bahwa dalam masa kurang dari 3 bulan, penglihatan wanita ini telah bertambah baik dari kabur kepada dapat membaca buku dan surat kabar sendiri, dan bahkan berjalan-jalan tanpa bantuan. Ramai orang mungkin berpikir, Dr. Danish, adakah ini benar-benar begitu ajaib? Bolehkah biji kasia yang kecil benar-benar mempunyai kuasa yang begitu besar? Saya beritahu Anda, ia tidak ajaib sama sekali. Ia hanyalah kebijaksanaan hidup yang diwarisi oleh nenek moyang kita selama beribu-ribu tahun. Fikirkan bagaimana orang pada zaman dahulu, apabila tiada pakar optik atau pembedahan laser menjaga mata mereka. Mereka bergantung pada penyesuaian dalaman, yaitu mengawal selia hati, menyuburkan darah, menenangkan api dan melindungi mata. Biji kasia adalah obat yang paling mudah diakses, asas, dan berkesan dalam kaidah ini. Dalam kitab Shenong Bencao Jing dari dinasti Han, Farmakopeia perubatan Cina tertua, biji kasia disenaraikan sebagai obat grade teratas. Apakah obat grade teratas? Ia bermakna ia boleh diambil untuk jangka masa panjang, tanpa kesan sampingan toksik. Ia bukan sahaja boleh menyembuhkan penyakit tetapi juga menggalakkan kesehatan dan kesejahteraan. Ia berada pada grade yang sama dengan ginseng, polygonatum dan goji beri yang terkenal. Biji kasia juga mempunyai nama panggilan yang menarik yaitu Huan Tong. Dengar pada namanya. Huan bermaksud memulihkan dan Tong bermaksud bebola mata kita. Namanya sahaja sudah memberitahu kita bahwa ia boleh membantu mata kita kembali kepada keadaan asal yang jernih dan terang. Biji kasia ini, selepas dikeringkan, kelihatan dan terasa keras seperti sekumpulan biji kopi mini berwarna coklat gelap. Jika Anda menghidunya secara langsung, ia sebenarnya tidak mempunyai bau yang istimewa. Tetapi apabila ia diproses dengan betul dan direndam dalam air panas, aroma ringan yang serupa dengan teh bijirin atau barley akan terhidu. Baunya sangat sedap. Malah ramai orang yang biasanya takut dengan bau obat Cina mengatakan bahwa teh biji kasia ini lembut dan lazat. Menurut teori sifat perubatan tradisional Cina, biji kasia mempunyai sifat dan rasa manis, pahit, dan sedikit masin. Dan ia tergolong dalam meridian hati dan usus besar. Jangan pandang rendah pada 3 rasa ini. Masing-masing mempunyai fungsi yang berbeza. Manis menyuburkan, pahit menggalakkan kesan julap, dan masin melembutkan dan menyuraikan ketulan. Ketiga-tiga fungsi ini digabungkan dengan sempurna sepadan dengan beberapa penyakit yang paling biasa di kalangan orang modern. Api hati yang berlebihan, mata kering, sembelit, dan kelembapan badan yang berlebihan. Biji kasia mempunyai 5 faedah utama. Yang pertama ialah membersihkan api hati. Jika Anda sering mengalami mata merah, lendir berlebihan, tekanan mata yang tinggi, mata bengkak dan sakit, kemungkinan besar disebabkan oleh api hati yang berlebihan. Biji kasia bertindak seperti anggota bomba di dalam badan kita, memadamkan api ini dengan lembut. Yang kedua ialah memperbaiki penglihatan. Ia boleh memperbaiki mata kering, penglihatan kabur, floaters, dan juga rabun tua, yang biasa berlaku pada orang pertengahan umur dan warga emas, secara beransur-ansur dengan menyuburkan yin hati dan membersihkan haba hati. Ketiga, ia boleh melembabkan usus dan melancarkan pembuangan air besar. Ini sangat penting. Ramai orang mempunyai penglihatan yang lemah, yang sebenarnya berkaitan dengan ketidakupayaan untuk membuang toksin dalam badan. Biji kasia boleh membantu usus besar kita bergerak dan menjadikan pembuangan air besar lebih lancar. Ia sangat lembut dan mesra terutamanya kepada ramai warga emas yang mengalami sembelit. Keempat, ia boleh menurunkan tekanan darah. Api hati yang berlebihan juga boleh meningkatkan tekanan darah kita. Tekanan darah ramai orang akan naik serta-merta apabila mereka marah atau gemetar. Biji kasia mempunyai kesan menurunkan tekanan darah yang ringan dan boleh membantu menstabilkan tekanan darah. Kelima, ia boleh menurunkan lipid darah dan mencegah arteriosklerosis. Dalam kitab Bencao Gangmu oleh Li Shizhen pada zaman dinasti Ming, tercatat bahwa biji kasia boleh membuat Anda lebih ringan jika diambil untuk jangka masa yang lama. Memperbaiki penglihatan bermakna penggunaan jangka panjang boleh menjadikan badan lebih ringan dan meningkatkan metabolisme. Lihat, herba kecil ini mempunyai begitu banyak kesan yang bermanfaat kepada badan kita. Yang paling penting ialah ia sangat murah
dan mudah didapati. Inilah bahagian yang paling menakjubkan dari kebijaksanaan perubatan tradisional Cina. Ia menggunakan benda-benda yang sedia ada di alam semula, jadi untuk menyelesaikan masalah paling asas badan kita. Cara perubatan yang sebenar tidak pernah bergantung pada ubat-ubatan yang mahal, tetapi pada pengetahuan tentang cara mengikut alam semula jadi dan hidup dalam harmoni dengan badan. Sekarang Anda tahu betapa baiknya biji kasia. Soalan seterusnya ialah bagaimana untuk makan dan menggunakan benda yang begitu baik ini, supaya tidak membazirkan faedahnya dan mengelakkan kesan sampingan penggunaan yang tidak betul. Saya mesti mengajar Anda bahagian ini dengan teliti hari ini. Jika tidak, Anda akan keliru. Amat malang jika Anda akhirnya berasa lebih teruk semakin banyak Anda minum. Pertama sekali, Anda mesti ingat prinsip yang paling penting. Biji kasia tidak boleh digunakan mentah. Saya telah melihat ramai orang muda membeli sebungkus biji kasia mentah di kedai ubat Cina, kemudian hanya mengambil segenggam dan membilasnya dengan air panas seperti teh hijau. Beberapa hari kemudian, mereka mengalami cirit-birit dan ketidakselesaan perut dan datang bertanya kepada saya apa yang salah. Saya bertanya, adakah Anda menggorengnya terlebih dahulu? Mereka kelihatan keliru dan berkata, ya, saya buat. Ia seperti minum beras mentah, dan kemudian bertanya mengapa ia tidak berbau wangi. Biji kasia mentah bersifat sejuk dan mempunyai sifat perubatan yang lebih kuat. Dokter hanya menggunakannya dalam preskripsi untuk orang yang mempunyai konstitusi panas, seperti mereka yang mempunyai haba dalaman yang teruk dan sembelit. Bagi kebanyakan orang, terutamanya mereka yang mempunyai masalah usus, mereka yang mempunyai perut yang lemah, konstitusi sejuk, dan mudah cirit-birit mesti menggunakan biji kasia yang digoreng untuk menjadikan sifat perubatannya lebih ringan. Ia bukan sahaja boleh memainkan peranan membersihkan hati dan memperbaiki penglihatan, tetapi juga tidak akan merosakkan limpa dan perut kita. Jadi langkah yang betul ialah goreng dahulu, kemudian rendam. Sebenarnya tidak sukar untuk menggoreng biji kasia di rumah. Ia lebih mudah daripada menggoreng sepiring kacang tanah. Anda perlu menyediakan kuali besi atau kuali tidak melekat yang bersih. Jangan tambah minyak. Tuangkan biji kasia kering terus ke dalamnya. Hidupkan api kecil dan goreng perlahan-lahan. Semasa proses menggoreng, teruskan mengacaunya untuk memastikan ia dipanaskan secara sama rata untuk mengelakkan beberapa bahagian hangus. Berapa lama perlu digoreng? Apabila Anda melihat warna biji kasia menjadi lebih gelap daripada yang asal, terhidu aroma hangus yang samar seperti aroma bijirin goreng, melihat biji-biji itu sedikit membengkak, dan bahkan mendengar sedikit bau di dalam kuali. Apabila Anda mendengar bunyi kerak yang sedikit, ia hampir siap. Selepas menggoreng, tuangkannya dan biarkan ia sejuk sebelum menyimpannya di dalam balang kedap udara. Anda boleh menggoreng bekalan untuk seminggu sekaligus, yang sangat mudah. Keseluruhan proses hanya mengambil masa kira-kira 5 hingga 10 menit. Sesetengah orang yang lebih teliti akan menentukan tahap penggorengan berdasarkan konstitusi fisikal Anda. Orang yang mempunyai konstitusi panas dan lembab boleh menggorengnya sedikit untuk meningkatkan kesan pembersihan haba. Jika Anda mempunyai konstitusi sejuk dan mudah cirit-birit, goreng sehingga sedikit kuning untuk mengekalkan lebih banyak sifat perubatan yang manis dan lembab. Jika Anda benar-benar tidak mempunyai masa atau tidak yakin menggunakan api, tidak mengapa. Banyak kedai ubat Cina kini menjual biji kasia goreng yang siap. Apabila Anda pergi membelinya, ingat untuk mengesahkan dengan pekedai bahwa Anda mahu yang digoreng dan bukan yang mentah. Itu sahaja. Cara paling mudah untuk menggunakan biji kasia panggang adalah dengan membancuhnya terus menjadi teh. Anda boleh mengambil segenggam kira-kira 10 gram dan masukkannya ke dalam termos atau teko. Tuangkan air panas mendidih, tutup, dan biarkan selama 10 hingga 15 menit untuk membolehkan aroma dan sifat perubatannya dilepaskan sepenuhnya. Teh biji kasia yang dibancu boleh dibancu berulang kali 2 atau 3 kali sehingga rasanya hilang. Teh yang dibancu berwarna ambar yang cantik dan berbau bijirin suam. Rasanya sedikit pahit dengan sedikit kemanisan dan sangat lembut. Ramai orang suka rasanya pada kali pertama mereka meminumnya. Anda boleh membancuh seperiuk setiap hari dan menyimpannya di pejabat untuk menggantikan kopi atau teh pekat yang menyakitkan perut Anda. Anda juga boleh membancuhnya pada waktu pagi dan memasukkannya ke dalam termos untuk dibawa keluar dan meminumnya perlahan-lahan sepanjang hari. Bagi orang yang mempunyai konstitusi biasa, sehari sudah cukup. 2 atau 3 cawan sudah memadai. Anda tidak perlu meneguknya seperti air.
Saya biasa minum sekawan teh biji kasia suam selepas sarapan pada waktu pagi. Ia membantu membersihkan najis lama dan menjaga kebersihan usus. Pada sebelah petang, apabila saya berasa letih, saya minum sekawan lagi. Ia mempunyai kesan menyegarkan yang baik, tetapi tidak merangsang seperti kafein. Saya tidak mengesyorkan minum terlalu banyak pada waktu malam, terutamanya bagi orang tua yang mempunyai masalah kerap kencing, karena ia mungkin menjejaskan kualiti tidur mereka pada waktu malam. Jadi, adakah Anda telah mempelajari kaedah membancuh yang mudah ini? Jika Anda rasa perkongsian hari ini bermanfaat untuk Anda, sila suka video ini. Ini adalah galakan yang besar kepada kami, dan memberitahu saya bahwa maklumat ini berguna untuk Anda. Seterusnya, kita akan menaik taraf sedikit. Adakah Anda pikir minum teh biji kasia goreng baik untuk Anda? Adakah Zica hanya minum teh? Anda memandang rendah kebijaksanaan perubatan tradisional Cina. Perubatan tradisional Cina menekankan prinsip ubat dan makanan berkongsi asal yang sama, tetapi rawatan berbeza bergantung pada individu. Ini bermakna kita mesti menggabungkan herba-herba yang kelihatan biasa ini dengan bijak berdasarkan konstitusi dan keadaan setiap individu untuk benar-benar melepaskan kuasa ajaibnya. Masalah mata akhirnya adalah hasil daripada ketidakseimbangan dalam keseluruhan sistem dalaman kita. Ini mungkin api hati, kekurangan buah pinggang, kelembapan limpa, atau qi, dan darah yang tidak mencukupi. Isu-isu ini akhirnya akan menjelma di mata kita. Cuba menyelesaikan semua masalah dengan hanya satu herba bukanlah perubatan tradisional Cina. Ia hanya nasib. Jadi hari ini Dr. Danish akan mengajar Anda beberapa kombinasi emas yang paling praktikal, mudah, dan paling sesuai dengan gaya hidup modern. Mari kita mulakan dengan secawan teh biji kasia, dan secara beransur-ansur mengawal badan Anda. Hela pertama ialah biji kasia plus goji beri. Gabungan ini boleh dikatakan klasik di antara klasik. Fungsi utamanya adalah untuk menyuburkan hati dan buah pinggang, menyuburkan hati dan memperbaiki penglihatan. Semua orang pasti biasa dengan goji beri. Sifatnya manis dan ringan. Ia memasuki meridian hati dan buah pinggang dan mempunyai kesan yang baik untuk menyuburkan darah hati, melembabkan kekeringan dan memperbaiki penglihatan. Peranan biji kasia adalah untuk membersihkan api hati yang berlebihan. Peranan goji beri adalah untuk mengisi semula darah hati yang tidak mencukupi. Gabungan pembersihan dan pengisian semula ini boleh menyelesaikan masalah kompleks api hati yang berlebihan dan darah hati yang tidak mencukupi. Gabungan ini sangat sesuai untuk pekerja pejabat yang sering berasa mata kering dan sakit, dan penglihatan mereka merosot pada waktu malam, atau mereka yang merenung skrin komputer atau telepon bimbit untuk masa yang lama. Apabila Anda membuat teh biji kasia, hanya ambil 3 atau 5 biji goji beri dan masukkan ke dalam teh dan biarkan ia mereneh. Teh akan menjadi lebih cantik warnanya dan rasanya lebih lembut dan manis. Helah kedua ialah biji kasia plus bunga kekwa. Fungsi utama gabungan ini adalah untuk membersihkan api hati dan menghilangkan haba angin. Untuk siapa ia sangat sesuai? Mereka yang matanya mudah menjadi merah dan berurat darah, atau yang mudah menitiskan air mata, atau merasa gatal apabila terdedah kepada angin. Bunga kekwa sendiri adalah ubat yang baik untuk membersihkan hati dan memperbaiki penglihatan. Ia juga membantu merehatkan saluran darah dan mempunyai kesan membantu menurunkan tekanan darah. Dari segi pilihan, saya akan mengesyorkan menggunakan hanggu atau gonggu. Sifat perubatannya lebih ringan, tidak seperti beberapa bunga kekwa liar yang sejuk. Ada satu helah kecil semasa merendam. Anda boleh merendam biji kasia dalam air panas terlebih dahulu, tunggu sehingga warna teh keluar, dan kemudian turunkan suhu air sedikit sebelum menambah bunga kekwa dan merenehnya. Begitu saja. Jika Anda menggunakan air mendidih secara langsung untuk membasuh bunga kekwa, ia akan mudah menjadikan rasanya pahit dan memusnahkan bahan aktifnya. Gabungan ini rasanya sejuk dan menyegarkan, sangat sesuai untuk hari musim panas. Helah ketiga ialah biji kasia plus kulit limau kering. Gabungan ini terutamanya untuk penghadaman dan penyahlembapan. Ia ditujukan khas kepada mereka yang mempunyai kelopak mata bengkak, kantung mata yang dalam dan lingkaran hitam yang jelas akibat kelembapan berlebihan dalam badan. Ramai orang berpikir bahwa kantung mata yang besar disebabkan oleh tidak cukup tidur. Sebenarnya banyak kali ia adalah karena fungsi metabolisme air badan Anda mempunyai masalah.
Air tidak dapat dikeluarkan dan terkumpul di tisu kulit yang paling lemah di bawah mata kita. Pada masa ini, kita perlu menggunakan herba yang boleh membantu badan membuang kelembapan. Buah hawthorn boleh mencerna makanan, melegakan rasa berminyak, melancarkan peredaran darah dan membuang stasis darah. Kulit limau kering boleh mengawal qi, menguatkan limpa, mengeringkan kelembapan, dan menghilangkan kahak. Kedua-dua benda ini digabungkan dengan biji kasia. Ia seperti membersihkan sistem saliran badan kita. Ia bukan sahaja boleh menggalakkan pengekalan air dan mengurangkan bengkak, tetapi juga memperbaiki lipid darah. Elah keempat ialah biji kasia plus kurma merah. Gabungan ini adalah untuk orang yang mempunyai limpa dan perut yang lemah dan konstitusi sejuk. Fungsinya adalah untuk mengisi semula qi, menyuburkan darah dan menyelaraskan sifat perubatan. Setengah orang berasa sejuk dan bahkan cirit-birit selepas minum teh biji kasia. Ini bermakna apa yang perlu Anda lakukan jika limpa dan perut Anda kekurangan tenaga yang mudah. Hanya tambah beberapa biji kurma merah dan rendam bersama. Kurma merah boleh menyuburkan qi tengah, mengisi semula qi, menyuburkan darah, dan menenangkan pikiran. Dalam perubatan tradisional Cina, ia adalah pendamai semula jadi yang boleh mengurangkan kesan kuat banyak herba. Ia juga boleh menyederhanakan kesejukan biji kasia, menjadikan keseluruhan kawan teh terasa lebih hangat. Ini sangat sesuai untuk orang tua, wanita yang mudah sejuk tangan dan kaki, atau orang yang mempunyai konstitusi qi yang lemah. Anda tidak perlu menambah terlalu banyak, hanya 2 atau 3. Hancurkan sedikit dengan tangan Anda atau potong dengan gunting untuk melepaskan kemanisan dan nutrien di dalamnya. Teh yang dibancu akan menjadi manis, lembut, dan sangat selesa. Anda boleh memilih kombinasi di atas mengikut situasi Anda sendiri. Sudah tentu, kebijaksanaan perubatan tradisional Cina adalah dinamik, dan kita juga boleh membuat penyesuaian mengikut musim dan keadaan harian. Contohnya, apabila musim berubah, Anda boleh menambah beberapa hirisan halia untuk membantu menghilangkan sejuk dan kelembapan. Jika Anda mempunyai tanda-tanda selesema, Anda boleh menambah sedikit pudina dan daun mulberry untuk menghilangkan angin dan haba. Jika Anda berjaga malam sebelumnya, gunakan biji kasia, goji beri dan bunga kekwa untuk mengisi semula pada keesokan harinya. Inilah semangat sebenar perubatan tradisional Cina dalam kehidupan seharian. Anda bukan saja minum sekawan teh, tetapi juga sejenis penyesuaian dan kebaikan kepada badan Anda. Saya tahu selepas mendengar ini, Anda mesti berpikir, Dr. Danish, adakah saya? Hanya minum teh biji kasia setiap hari dan semua masalah mata saya akan selesai. Tetapi saya beritahu Anda, itu tidak cukup. Minum teh adalah cara untuk menyuburkan badan Anda melalui mulut. Tetapi kesehatan seseorang juga berkaitan dengan peredaran qi dan darah, rutin harian, pengawalan emosi, dan sebagainya. Jika Anda hanya minum teh tetapi berjaga sehingga jam 2 atau 3 pagi, menjadi marah karena perkara remeh, dan menatal telepon Anda tanpa henti, maka saya beritahu Anda, tidak kira berapa banyak teh yang Anda minum, kesannya akan sangat terhad. Jadi hari ini saya akan memberi Anda beberapa kaedah tambahan percuma untuk menjadikan minum teh biji kasia lebih berkesan. Perkara pertama dan paling penting adalah tidur awal. Sebaik-baiknya tidak lewat dari jam 11 malam. Saya jamin jika Anda sering tidur selepas jam 11 malam, hati Anda akan sukar untuk pulih dan mata Anda pasti tidak akan jernih. Kenapa? Karena menurut teori meridian dalam perubatan tradisional Cina, jam 11 malam hingga 3 pagi adalah waktu puncak untuk meridian hati dan pundi hempedu. Ini adalah masa keimasan untuk hati kita berehat, menyah toksik, menyimpan darah, dan membaiki badan. Tetapi Anda masih menonton rancangan TV, bermain kad, dan memikirkan masalah hari itu. Bagaimana hati Anda boleh berehat? Bagaimana Anda boleh mengisi semula darah dan nutrien yang diperlukan oleh mata Anda? Jadi langkah pertama untuk mengekalkan penglihatan yang baik adalah tidur awal. Yang kedua adalah belajar untuk menutup mata dan berehat. Coba kira, orang modern membuka mata mereka sekurang-kurangnya 11 jam daripada 24 jam. Dan lebih daripada 12 jam daripadanya mungkin dihabiskan dengan melihat pelbagai skrin yang bercahaya. Biar saya beritahu Anda, daripada membelanjakan banyak uang untuk lampu meja pelindung mata dan topeng mata web, lebih baik luangkan 10 menit setiap hari untuk hanya menutup mata.
Sama ada tidur atau hentikan pergerakan bola mata Anda membolehkan saraf visual Anda berehat sepenuhnya. Duduk diam, mengabaikan segala-galanya, mendengar bunyi di sekeliling Anda, membiarkan kemarahan Anda reda dan mata Anda berehat. Kaedah ini adalah yang paling mudah, namun sangat berkesan. Mata ketiga juga memerlukan senaman. Setiap pagi dan petang Anda boleh melakukan satu set senaman mata yang mudah. Lihat ke atas dan ke bawah, kiri dan kanan, kemudian perlahan-lahan putar bola mata Anda mengikut arah jam dan lawan arah jam. Lakukan setiap arah 10 kali. Sebelum Anda melakukan ini, gosok kedua-dua tapak tangan Anda untuk memanaskannya dan letakkan perlahan-lahan di atas mata Anda. Kehangatan akan sangat selesa apabila sampai ke dasar mata Anda. Pergerakan kecil ini dapat melancarkan peredaran darah di sekitar mata, mengaktifkan saraf optik, dan mencegah rabun tua dan rabun dekat menjadi lebih teruk. Perkara keempat dan paling penting ialah pengurusan emosi. Adakah Anda pikir penglihatan yang lemah hanya disebabkan oleh penggunaan berlebihan? Saya akan beritahu Anda bahwa sebahagian besar sebabnya adalah perangai buruk Anda. Perubatan tradisional Cina mengatakan bahwa hati mengawal aliran Qi, orang suka berasa santai dan selesa, dan paling benci kemurungan. Semakin Anda menahan marah, dan semakin mudah Anda marah, semakin banyak Qi hati Anda akan mengalir, semakin banyak kemarahan hati akan meningkat, dan mata Anda secara semula jadi akan menjadi kering, bengkak, sakit, dan merah. Jadi untuk memperbaiki penglihatan Anda mesti terlebih dahulu memperbaiki mood Anda, belajar untuk berehat dan jangan memikirkan perkara remeh. Cari sesuatu untuk dilakukan setiap hari yang membuat Anda gembira. Anda akan dapati bahwa apabila Anda berehat, mata Anda juga akan menjadi lebih cerah. Akhir sekali, sila beri perhatian kepada pemakanan Anda dan kurangkan makan. 5 racun yang boleh merosakkan mata Anda. Pertama, makanan goreng mudah menyebabkan haba dalaman dan kelembapan. Kedua, makanan manis boleh menyebabkan kelembapan dan haba di limpa dan perut. Ketiga, makanan pedas mudah mencetuskan api hati. Keempat, teh pekat dan kopi boleh merangsang secara berlebihan dan menghabiskan darah hati. Kelima, minuman ais boleh merosakkan tenaga yang limpa dan perut, menjejaskan metabolisme dan kesehatan. Ia seperti membersihkan bilik. Anda bukan sahaja membawa masuk barang yang baik, tetapi Anda juga perlu membersihkan sampah. Berkongsi biji kasia dengan Anda hari ini bukan tentang kepercayaan karut atau mengatakan teh ini boleh menyembuhkan semua penyakit. Saya ingin menyampaikan ide bahwa kesehatan Anda berada di tangan Anda sendiri. Jika Anda boleh meluangkan 10 menit membancu seperiuk teh setiap hari, luangkan 10 menit menutup mata dan merehatkan pikiran Anda. Jika Anda sanggup tidur 10 menit lebih awal, maka saya beritahu Anda bahwa bukan sahaja mata Anda akan menjadi lebih cerah, tetapi seluruh semangat dan wajah Anda juga akan bersinar. Itu saja yang saya ada untuk dikongsi hari ini. Saya harap ia membantu Anda. Terima kasih kerana menonton. Kita ada jodoh. Pasti bertemu lagi. Jumpa lagi di lain waktu.